أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita bertemu sekali lagi di ruang udara Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam ibadah puasa dalam segmen Murajaah Hukum Hakam Ibadah Puasa dibawakan untuk anda oleh Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah dalam siri yang lepas saya telah mengupas tentang rukun puasa, di mana rukun puasa ada 3. Yang pertama ialah orang yang berpuasa. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi orang yang berpuasa untuk memastikan puasa itu dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat. Niat itu mesti dilakukan pada waktu malam, setiap malam untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Namun ada pandangan ulama yang mengharuskan untuk kita niat sekaligus sebulan, itu kita lakukan pada awal ataupun Ramadan yang pertama. Dan yang ketiga, rukun puasa ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah kita akan detailkan apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama sekali, puasa kita terbatal apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Ini kena faham. Apa dia rongga yang terbuka? Seperti hidung, mulut, telinga, dubur, kubul. Jadi rongga-rongga yang terbuka yang salurannya itu terus sampai ke dalam perut. Jadi bila kita masukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut, maka hukumnya puasa kita terbatal. Jadi segi pendetailannya kita melihat bahawasanya ijma' ulama' mengatakan bahawasanya terbatal puasa dengan makan dan minum. Bila kita makan dan minum dengan sengaja, maka terbatal puasa. Berbeza sekiranya kita makan dan minum tidak sengaja, disebabkan kita terlupa. Contohlah, kebiasaan kita setiap pagi kita bangun je kita akan minum air masak ataupun yang kosong kan. Jadi menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, bangun subuh je, selepas bangun pagi ataupun kita ke dapur minum, tiba-tiba kita sedar kita puasa. Maka jika terlupa atau tidak sengaja, maka puasa kita tak batal. Yang kedua, suntikan melalui kemaluan ataupun dubur adalah membatalkan puasa. Tapi Ustaz, kalau saya sakit macam mana? Jadi sekiranya ketika itu kita sakit, perlu memasukkan ubat melalui kubul dan dubur, maka kita diharuskan untuk tidak berpuasa. Sebab kita termasuk di kalangan orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa disebabkan sakit. Namun segi memasukkan itu tetap membatalkan puasa. Manakala suntikan melalui kulit, ulama dalam mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Contohnya kita masukkan, kita memberikan suntikan pada bahu kita, tidak melalui rongga yang terbuka. Menurut pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, ia tidak membatalkan puasa. Jadi ada ulama kata batal, ada ulama mengatakan tidak batal. Jadi pandangan yang kita pegang, pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, ia tidak membatalkan puasa kerana tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang mana rongga itu bersambung dengan perut kita. Kemudian seterusnya, perkara-perkara yang tidak dapat dihindarkan seperti habuk jalan ataupun air liur adalah tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita termasuk dalam mulut kita habuk ataupun kita tertelan air liur, maka perkara yang biasa kita lakukan, tertelan air liur, maka hukumnya tidak batal puasa. Berbeza
kalau kita kumpulkan air liur dalam mulut kita sampai banyak, lepas tu kita telan, maka itu dikira batal puasa kerana termasuk dalam memasukkan sesuatu dalam rongga kita dengan sengaja. Tetapi air liur yang biasa keluar masuk dalam mulut kita secara kebiasaan itu tidak membatalkan puasa. Baik, puasa terbatal dengan menelan kahak yang keluar daripada kepala atau dada dengan sengaja. Kalau kita telan kahak, kahak itu ada dalam hidung kita, kita pun keluarkan ataupun kita kita telan lah, ya, dalam apa jua cara. Ya, ada kahak yang mungkin di saluran kerongkong kita keluarkan, ataupun dari hidung kita sedut masuk dalam tekak kita, sebab itulah rongga yang bersambung, lepas tu kita telan. Menelan kahak dengan sengaja hukumnya adalah batal puasa kerana kahak itu bukanlah suatu perkara yang biasa. Kemudian terbatal puasa dengan memasukkan jari atau sebahagiannya ke dalam dubur ataupun faraj, ya. Puasa adalah terbatal dengan memasukkan sesuatu ke dalam telinga dengan sengaja. Kita masukkan ubat dalam telinga, atau kita masukkan putik kapas ke dalam rongga yang dalam sampai ke gendang telinga, itu pun batal. Jadi kalau kita masukkan dalam telinga kita dalam batasan yang zahir. Yang zahir itu maksudnya yang kita boleh tengok lah kan. Biasanya kalau kita masukkan jari kita, ya, kita gunakan jari untuk kita masukkan dalam telinga kita, ini dalam kategori yang zahir. Sebab jari-jari kita besar, tak boleh masuk dalam kan. Tapi kalau kita gunakan putik kapas sampai ke dalam, maka itu dikira membatalkan puasa kerana memasukkan sesuatu ke dalam batin rongga yang terbuka. Baik, itu perkara-perkara yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kena ingat, ya, kita melakukan itu dengan sengaja. Sekiranya kita melakukan itu secara tidak sengaja ataupun terlupa, maka ia tidak membatalkan puasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Macam mana muntah dengan sengaja? Iaitu kita masukkan sesuatu dalam rongga ataupun dalam mulut kita sehingga kita rasa mual dan muntah. Ataupun kita mencium sesuatu dengan sengaja menyebabkan kita termuntah, ya. Tetapi kalau muntah itu disebabkan oleh sakit perut, sesuatu yang di luar kawalan kita, maka ia tidak membatalkan puasa kerana muntah yang membatalkan puasa itu ialah muntah dengan sengaja. Seperti tadi kan, memasukkan jari ke dalam mulut, ya, adalah membatalkan puasa dan wajib diganti. Bagi muntah yang tidak sengaja atau menjadi kebiasaan muntah, maka ia tidak membatalkan puasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man zara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang biasa muntah dan dia berpuasa, maka tidak wajib ke atasnya qada puasa. Tapi siapa yang sengaja muntah, hendaklah dia mengqadakkannya. Contoh yang tak sengaja kan, kita tak biasalah orang kata nak travel jauh. Tapi dalam bulan puasa ni kita kena travel. Tak biasa pula dengan jalan yang belok-belok kan, tiba-tiba kita pening kepala dan muntah. Maka ketika itu, perbuatan muntah kita itu tidak membatalkan puasa kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa ialah keluar darah haid dan nifas walaupun di penghujung waktu puasa. Jadi keluar darah haid pada hujung, tinggal 30 saat lagi sebelum azan, tiba-tiba terasa keluar darah haid, maka batallah puasa. Ataupun nifas. Jadi nifas ini ialah mengiri daripada bersalin. Bila perempuan bersalin, keluar darah selepas bersalin, maka itu dikira sebagai nifas, dan hari yang dia keluar haid, hari yang dia keluar nifas itu puasanya terbatal dan puasa tersebut wajib diganti. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang membatalkan puasa ialah keluar air mani dengan sengaja, sama ada kerana bercumbuan atau memeluk isteri atau dengan tangan, maka ia membatalkan puasa dan wajib diganti. Jadi keluar air mani dengan sengaja, dengan apa jua cara,
maka membatalkan puasa, wajiblah diganti puasa tersebut. Sekiranya air mani itu keluar kerana mimpi atau berangan-angan, maka tidak membatalkan puasa. Tidur waktu siang kan di bulan puasa, tiba-tiba basah pula, keluar air mani. Yang itu tidak membatalkan puasa. Kerana kaedah dia ialah keluar air mani dengan sengaja. Tidur, mimpi, mana orang boleh sengaja macam dia pun tak tahu apa yang berlaku. Ya. Baik, yang kedua ialah keluar air mazi tidak batal puasa. Ini di antara perkara yang berkaitan dengan mani. Kalau air mazi, maka tak batal puasa. Apa beza air mani dengan air mazi? Air mani itu ialah air yang keluar dengan perasaan, kita panggil macam mana, ada perasaan syahwat. Ya, ada perasaan menyeronokkan. Ya. Jadi itu dipanggil air mani dan keluarnya itu dalam keadaan yang tadafuk. Tadafuk ni maksudnya memancut. Manakala air mazi ini, air mazi ialah air yang keluar kerana syahwat, ya, tapi ianya dalam bentuk yang cair jernih, ya, tidak ada tadafuk ketika air mazi ini keluar. Air mazi adalah najis, ya, wajib dicuci bila kita nak solat ataupun kita nak bersuci, ya, tetapi dia tidak membatalkan puasa. Baik, seterusnya. Yang kelima, perkara yang batalkan puasa ialah bersetubuh. Bila bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya itu terbatal. Ya. Jadi haram, ya, bukan sekadar membatalkan puasa itu, tapi haram hukumnya bersetubuh bagi orang yang berpuasa pada siang harinya. Dan ia membatalkan puasa tidak kira sama ada dilakukan di faraj ataupun di dubur. Keluar air mani ataupun tidak. Jadi kalau persetubuhan itu berlaku, sama ada keluar air mani ataupun tidak, maka puasanya terbatal. Liwat yang dilakukan pada lelaki, kanak-kanak atau binatang juga, ya, membatalkan puasa. Jadi na'udzubillah min zalik, daripada perangai-perangai perbuatan-perbuatan terkutuk seperti inilah, ya. Kalau bersetubuh memang ia di antara suami isteri, itu diharuskan. Cumanya bila bulan puasa tu kena dulu. Kena tahan dulu, jangan lakukan di waktu siang, malam boleh, ya. Jadi kalau bersetubuh dengan sengaja, hukumnya adalah haram. Apatah lagi kalau melakukan perbuatan yang terkutuk, liwat, ya, semuanya itu membatalkan puasa, ya. Baik suami dan isteri yang melakukan jima', maka wajib atas keduanya mengqadakkan semula puasa mereka yang terbatal. Suami isteri, ya, wajib qada puasa yang terbatal disebabkan bersetubuh. Bukan sekadar nak qada, tetapi kena bayar kifarah, ya, kena bayar denda. Cumanya untuk kifarah ini wajib atas lelaki sahaja, tidak wajib ke atas perempuan. Itu kelebihan bagi perempuan lah, dia wajib qada je. Kafarah wajib atas lelaki, ya. Jadi kadar kafarahnya ialah membebaskan seorang hamba. Bagi yang tidak ada hamba, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. Ini segi kafarah dia kena lakukan secara berurutan. Yang pertama sekali, kena merdekakan hamba. Ustaz, sekarang macam mana nak cari hamba Ustaz? Tak ada hamba yang nak dibebaskan. Jadi tergugurlah yang pertama. Kena yang kedua, iaitu kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kena puasalah. Tak boleh nak diselangi, tak boleh nak terbatal. Kena lakukan secara berturut-turut. Kecuali perempuan, apabila datang haid, maka dia boleh sambung sahaja. Tapi bagi lelaki, no excuse. Tak boleh, tak ada pengecualian, mesti dilakukan secara berturut-turut. Sekiranya tidak mampu, dah usaha 2-3 kali, tak jadi juga, terbatal juga, memang tak mampu nak berpuasa berturut-turut, maka dia perlu memberi makan 60 orang fakir dan miskin. Jadi berat ni, berat dia, denda ataupun kifarah bagi orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya perkara ini perlu diambil berat, ya, kerana puasa ialah satu proses, ya, satu ibadah yang bertujuan untuk mendidik kita agar kita boleh mengawal, ya, nafsu kita, keinginan kita. Jadi bila perkara seperti ini tidak diambil berat, maka hukumannya, dendanya juga berat, ya.
Jadi sesiapa yang menyetubui isterinya sebanyak 2 hari berpuasa atau lebih, maka kefarahnya juga adalah 2 kali kefarah ataupun lebih. Allahu Akbar. Di bulan Ramadan ni dia bertubuh lebih daripada sekali. Jadi sekali basuh tubuh kena 1 kafarah. 2 kali kena 2 kafarah. 3 kali kena 3 kafarah. Maksudnya 2 bulan berturut-turut. Lepas tu dah habis 2 bulan lagi berturut-turut. Ya, itulah rakan-rakan teman-teman perlu bersabar, ya, perlu menahan syahwat kerana hidup kita tujuannya bukan untuk memenuhi keinginan kita, tapi keinginan itu yang perlu dikawal, ya. Seterusnya yang keenam, perkara yang batalkan puasa ialah murtad, keluar daripada agama Islam, na'udzubillah min zalik. Jadi ulama bersepakat bahawa sesiapa yang murtad maka batallah puasanya dan wajib qada hari yang dia murtad sekiranya dia kembali memeluk Islam. Contohlah pada awal Ramadan dia murtad, ya, dia kata dia keluar daripada Islam. Lepas tu dah dipujuk, ya, dinasihat. Akhirnya pada hari yang ke-11, ya, dia kembali kepada Islam dan teruskan dengan ibadah puasa. Maka 10 hari yang terbatal itu dia wajib qada, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, gila atau pengsan. Jadi bila gila atau pengsan, maka ianya membatalkan puasa. Jadi seseorang yang gila atau pengsan sepanjang hari dan dia tidak sedar walaupun 1 saat, maka batallah puasanya. Jadi maksudnya gila dan pengsan yang berterusan. Ya, sebab itulah kalau orang gila ni, yang betul dia gila dia tak wajib puasa. Tapi kalau gila yang datang seketika, ya, jadi bila dia gila berterusan, ya, maka batal puasa. Ataupun pengsan yang tak sedar. Pengsan yang tak sedar, maka seharian itu, ya, dia tak sedar, maka batallah puasanya. Kemudian yang ke-8 ialah menukar niat, ya. Maksudnya apa? Dia tukar niat daripada puasa kepada tak puasa. Alah, penat sangatlah, tak nak puasalah. Jadi aku batalkan puasa. Dia tukar niat dia. Jadi sesiapa yang berniat buruk untuk berbuka puasa, maka batallah puasanya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Abu Thawr, Abu Hanifah dan pendapat yang paling jelas dalam mazhab Hambali. Jadi tuan-tuan puan-puan, memang perlu bila kita puasa ini kita perlu mengekalkan niat untuk kita berpuasa. Kalau kita niat, ya, untuk berbuka puasa, aku berbuka puasa, aku nak buka puasa lah, tak tahan dah ni, tak larat dah, ya. Jadi terbatal puasanya. Maka bila terbatal, maka perlu dia qada puasanya yang telah terbatal tadi. Jadi itulah rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkongsian daripada Akademik Keluarga Fitrah berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi saya ulang sekali lagi, perkara yang membatalkan puasa yang pertama sekali ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar haid dan nifas. Yang keempat, keluar air mani dengan sengaja. Yang kelima, bersetubuh. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, gila atau pengsan sepanjang hari. Dan yang ke-8 ialah menukar niat daripada puasa kepada membatalkan puasa. Alhamdulillah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita. Jumpa lagi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.